dapat boleh menandingi mana-mana pasukan. Betul, dan ini malam final pentasnya untuk kita kongsikan berkenaan kejayaan ini dan sedang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil adalah berkaitan dengan upacara penyampaian hadiah untuk kedua-dua pasukan dan dimulakan dengan pengadil-pengadil yang bertugas pada malam ini diketuai oleh saudara Nazmi Nasaruddin, Muhammad Syafiq Ahmad Said, Naziran Aziz, Harif bin Mat Ahir, Muhammad Usaid Jamal dan Muhammad Asrul bin Muhammad Amir. Perlawanan yang baik untuk para pengadil pada malam ini? Bagi saya, pengadil dapat mengawal keadaan dalam padang dengan baik. Ya, dan pastinya ianya juga turut disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, dan juga beberapa tetamu-tetamu kenamaan. Dan pastinya ini adalah pengadil-pengadil yang bertugas sangat berpengalaman. Nazmi Nasaruddin juga telah berapa kali mengadili perlawanan akhir untuk pentas-pentas besar sebegini, dan turut kelihatan adalah Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amaluddin Syahri, Presiden MFL juga berada di sana, serta Menteri Besar Johor yang turut turun pada hari ini untuk menyempurnakan upacara penyampaian hadiah kepada kedua-dua pasukan. Dan ini antara momen yang pastinya akan diingati oleh kesemua pemain yang beraksi, terutamanya yang tewas ada ceritanya, yang menang pastinya menjadi momen yang akan menjadi pembakar semangat untuk terus merangkul kejuaraan demi kejuaraan. Dan ini diberitahu berkaitan dengan penjaring terbanyak diperkenalkan kerana pada malam ini kedua-duanya berkongsi jaringan yang sama dengan 7 jaringan Bergson Da Silva dan juga Kepas Sherman, yang menanti sebenarnya kerana jaringan Bergson Da Silva itu menyamai rekod 7 gol pada malam ini. Dua penjaring yang berbisa. Sekiranya anda mempunyai kuasa, Rizal, anda menginginkan pemain-pemain import sebegini juga? Ya, sudah pasti, kerana kita tahu kualiti kedua-dua pemain ni. Saya tak dapat bayangkan lagi kalau kedua-dua pemain ni dapat bergabung dalam satu pasukan. Sebagai contoh kan, pencetak gol bagi yang baik bagi pasukan masing-masing. So saya rasa memang kita boleh mengiktiraf tentang Bergson dan juga Kepas Sherman. Anda seorang pemain pertahanan pastinya tidak ingin berdepan dengan penjaring sebegini, Syarul? Sudah pasti. Saya rasa kalau seorang pemain pertahanan ialah sebuah mimpi ngeri apabila kita terpaksa menjaga dua penjaring gol top scorer di dalam liga. Itu mungkin perlu banyak membuat ulang kaji bagaimana untuk menghalang kedua-dua pemain ini. Ya, dan itu telah pun diperkenalkan, dan anugerah seterusnya adalah kepada naib juara bagi pasukan Selangor. Ini gelaran mereka yang ke-17 melangkah untuk pentas final 50 kali. Sejarah tetap sejarah, tetapi apa yang perlu mereka lakukan untuk masa hadapan dengan momen tewas final sebegini, Syarul? Saya rasa apabila mereka bermula dengan struggle, tetapi akhirnya mereka bermain di pentas final dan juga mendapat naib juara, ini akan memberikan suntikan moral yang baik bahawa mereka mampu untuk membuat lebih baik, akan jadi pencabar dalam musim hadapan apabila dapat mempersiapkan dari awal musim. Itu sebenarnya yang kita ingat. Preparation yang baik akan mendapatkan hasil yang baik di penghujung musim. Dan apatah lagi, ini kegagalan yang bukan sekadar mereka menjadi naib juara, Rizal, tetapi laungan ke pentas Asia untuk 2023 juga gagal kerana secara rasminya pasukan Sabah yang akan mengiringi pasukan JDT dan juga pasukan Terengganu. Ya, tapi pada saya mereka telah cuba sehabis baik. Kalau kita macam Syarul cakap tadi, permulaan yang agak tidak baik untuk pasukan Selangor, tetapi apa yang mereka tampilkan di saingan Piala Malaysia ni menunjukkan bahawa sebenarnya kualiti pemain, semangat pasukan, saya rasa tidak perlu dimalukan kerana saya rasa keseluruhan pemain telah menunjukkan satu kebangkitan yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat Selangor, dan akhirnya mereka beraksi di pusingan akhir. Dan ini mungkin baru permulaan untuk musim yang lebih baik. Ya, bagi saya ini adalah satu permulaan. Bagi saya, apabila kita merasai kegagalan, kita akan buatkan lebih bersedia atau lebih hangga untuk menempuh musim tahun hadapan. Dan pasti turut diperhatikan sekali lagi dengan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah, Sultan Selangor, dan presidennya, anak-andanya juga turut berada di dalam stadium ini. Dan ini yang diperhatikan berkaitan dengan ketibaan, dan pastinya pentas yang sangat baik kepada pemain-pemain muda terutamanya, kerana kita tahu Selangor beberapa tahun ini cuba untuk mempersiapkan pasukan dengan pemain-pemain muda, dan hasilnya juga adalah malam ini mereka memberikan peluang kepada beberapa pemain muda, Rizal.
Dan saya rasa memang ini adalah macam Tan Hyo cakap. Ya. Sebenarnya peluang perlu diberikan kerana mereka adalah aset untuk pasukan Selangor. Ya. Sentiasa diberi peluang sudah pasti akan meningkatkan prestasi mereka, akan meningkatkan keyakinan mereka kerana kita tahu bahawa pada musim yang akan datang pemain-pemain inilah yang akan menjadi tunjang untuk kekuatan pasukan Selangor. Jadi saya rasa apa yang diplan oleh Tan Chin Ho sudah pasti untuk kebaikan pasukan Selangor di masa yang akan datang. Ya. Tapi ini pentas besar. Mungkin kebiasaannya akan sentiasa tersepit di antara memberi ruang kepada pemain-pemain muda ataupun menurunkan segala nama-nama besar yang ada dalam pasukan untuk peta-peta besar sebegini. Bagi saya sebenarnya mungkin telah dijawab oleh Coach Tan Chin Ho. Banyak persoalan kenapa beberapa pemain dikeluarkan dan ini adalah masa untuk memberikan nafas baru dan juga mengekalkan intensiti, tapi mereka gagal untuk mengekalkan intensiti itu. Ya, dan masih lagi sedang diperhatikan ini barisan kejuruteraan pasukan Selangor dalam menuju kepada penutup persaingan liga pada musim ini. Dalam persaingan liga bukanlah satu persaingan yang diinginkan oleh pasukan Selangor. Mereka menamatkan kedudukan di pertengahan kedudukan liga itu, tapi melangkah ke final ini ibarat satu tonik untuk kebangkitan seterusnya bagi pasukan Selangor juga. Pada pandangan saya memang kalau kita lihat daripada liga tu memang tempat kelima, tetapi usaha mereka untuk mendaki satu anak tangga ke satu anak tangga itu perlu dipuji. Dan kesinambungan tersebut dibawa ke dalam saingan TM Malaysia. Dan akhirnya masuk ke final, pada saya satu lonjakan yang baik untuk perubahan pasukan Selangor. Bermula dengan kemasukan Tan Chin Ho, mengekalkan player yang sama tetapi dapat mengubah corak gaya permainan, confidence level yang tinggi, dan mereka telah buktikan menentang pasukan-pasukan yang baik dalam saingan Piala Malaysia ni, tetapi berjaya melangkah ke akhir Piala Malaysia. Dan ini adalah momen di mana pemain terbaik peranan akhir telah pun diumumkan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Fernando Forestieri dengan jaringan kemenangan seperti tadi. Hanya satu momen saja yang kadang-kadang melayakkan anda untuk menjadi pemisah dan juga perbezaan ini, Syarul. Ya, betul. Kalau kita lihat sepanjang perlawanan beliau masih lagi mengekalkan konsistensi yang baik. Tetapi satu momen, itu satu jaringan yang sangat cantik buat kebing shot top corner, kualiti yang ada pada beliau. Ya, bagi saya dengan anugerah ini beliau memang layak di atas jaringan yang begitu saja, iaitu jaringan kemenangan untuk JDT merangkul kejuaraan TM Piala Malaysia. Setuju dengan pemilihan ini, Reza? Ya, saya rasa memang bertepatan lah. Kalau kita tengok kualiti jaringan dilakukan juga sangat-sangat menarik, dan saya bersetuju dengan pandangan Syarul. Okey, Fernando Forestieri dibawa masuk pada musim ini sebagai gandingan kepada Bergson Da Silva dan membuktikan kewujudannya untuk menangi anugerah Man of the Match. Dan inilah pialanya, edisi penganjuran kalau usianya adalah 101 tahun. Bertukar nama daripada HMS Malaya menjadi pertandingan Piala Malaysia. Dan untuk edisi ke-96 ini, selepas ada beberapa edisi yang direhatkan, akhirnya kita berjaya mendapat juaranya. Kita berjaya menemui pemiliknya untuk musim 2022, dan ianya bukan pemilik yang asing. Ianya adalah pemilik yang sentiasa kerap hadir ke pentas persaingan tertinggi ini untuk menamatkan musim, dan mereka melakukannya untuk kali ketiga setelah dinamakan sebagai Johor Darul Takzim. Telah pun dijemput untuk mengambil medal kemenangan masing-masing sambil dilangkaui ataupun melangkaui piala yang akan dijulang seketika nanti. Arif Aiman, masa depan yang begitu cerah bersama dengan pasukan Johor Darul Takzim dan juga pasukan kebangsaan, Syarul. Ya, bagi saya dia adalah prospek pasukan kebangsaan apa yang telah dimenangi oleh Arif Aiman di usia muda. Sangat menakjubkan. Dia dapat menangi semua kejuaraan ni hanya dengan satu musim. Itu satu pencapaian yang sangat baik. Kualiti yang ada, apa yang tunjukkan atas padang, very convincing. Cara performance beliau dapat mengekal konsistensi, itu satu kelebihan yang ada pada Arif Aiman. Dan lebih membanggakan pastinya ianya dikalungkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Johor, iaitu Datuk On Hafiz Ghazi, yang juga turun ke sini dan yang juga turut bertanggungjawab untuk mengumumkan bahawa akan ada hari cuti umum bagi negeri Johor esok untuk membolehkan kejayaan ini diraikan juga oleh keseluruhan rakyat negeri Johor, atau lebih sinonimnya dalam bola sepak ini adalah bangsa Johor. Dan kejayaan-kejayaan inilah yang menjadi satu
kepuasan dengan setiap pelaburan yang dilakukan sejak 2013 oleh pasukan JDT, Rizal? Ya, kalau kita lihat kita dapat lihat tiada kepuasan untuk pasukan JDT. Kerana kita lihat mereka sentiasa memberi yang terbaik untuk menjuarai piala yang dipertandingkan. Ya. Seperti tahun ini mereka sudah menjadi juara Liga Super, juara Piala Sebangsa FA, dan masih lagi untuk mendakap Piala Malaysia pada tahun ini. Jadi saya merasakan bahawa kesemua pemain sentiasa akan berusaha dengan pengurusan yang begitu baik, sudah pasti akan memotivasikan lagi diorang untuk melakar lebih banyak sejarah dalam bola sepak Malaysia. Ya, dan ini antara deretan pemain-pemain yang dikumpulkan. Begitu banyak sekali koleksi kejuaraan. Sekiranya kita memperlihatkan kepada barisan penuh pasukan ini, Syafiq Rahim, Aidil Zafwan berada di sana dan segalanya menantikan momen-momen untuk menjulang kejuaraan ini. Anda kalau masih ingat momen 2015 ini, Syarum, tiada apa yang boleh top kepada momen-momen sebegini? Tak ada apa yang boleh, kita susah untuk gambarkan perasaan kalau kita lihat mendapat menjulang piala dan mendapat kemenangan, menunggu saat untuk menjulang itu satu perasaan yang kalau boleh kat saya pun dapat merasakan sampai naik bulu roma mengingati kembali momen-momen itu. Ya, dan inilah masanya, inilah detiknya apabila piala diserahkan oleh Presiden MFL yang akan membawa piala ini kepada Ketua Pasukan Johor Darul Takzim, diserahkan juga kepada Sultan Selangor, Wahdulia Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah, untuk diberikan sebagai tanda simbolik penyerahan bersama-sama dengan Ketua Jurulatih Pasukan Johor Darul Takzim juga Hector Bidoglio, dan akan dibawa ke tengah padang bagi dijulang sambil diraikan oleh keseluruhan pemain-pemain pasukan Johor Darul Takzim. Pada para peminat sukan bola sepak tanah air, inilah dominasi, inilah penguasaan, dan inilah kejayaan seterusnya bagi pasukan Johor Darul Takzim, juara PM Piala Malaysia 2022 bagi edisi yang ke-96. Adakah dominasi ini akan diteruskan? Mampukah mana-mana pasukan lain untuk terus mencabar kejuaraan dan penguasaan pasukan Johor Darul Takzim yang tanpa perlu dipertikaikan bahawa mereka masih jagoan Liga Bola Sepak Tempatan. Malam yang penuh bermakna pada edisi kali ini, selepas segala kejayaan, selepas segala perjalanan, dan walaupun pertandingan ini bertukar formatnya pada musim kali ini, tetap ianya didominasi oleh pasukan Johor Darul Takzim. Kegagalan pada edisi lepas seakan sudah boleh dilupakan, dan ini mesej kepada pasukan lain untuk terus mengejar dan mengejar, seakan-akan berkata bahawa catch us while you can. Rizal. Ya, pada saya tidak salah untuk mana-mana pasukan sebenarnya untuk mengimpikan, kerana pada saya Piala Malaysia adalah sesuatu piala yang perlu didakap oleh setiap pemain seperti mana Syarul katakan tadi, dan saya rasa setiap pasukan bercerita dan perlu lebih berusaha, perlu lebih kerja keras lagi, kerana kita tahu dalam bola sepak macam-macam boleh jadi. Ya, Syarum, ini momen bagi pasukan Johor Darul Takzim tidak boleh kita nafikan. Tapi sebagai seorang pemain, dominasi yang berterusan ini, apa-apa yang akan mereka rasakan, cabaran-cabaran daripada pasukan lain? Bagi saya sebenarnya untuk memenangi sebuah piala mungkin mudah, tapi untuk mengekalkan kemenangan